قد كفاني علم ربي من Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel ATAJ. Nak kongsi tentang pemilihan Presiden Amerika Syarikat pada, tak silap, 5 November nanti. Andai Donald Trump dipilih menjadi Presiden Amerika, apakah yang akan berlaku, terutama dengan keadaan geopolitik hari ini. Sebenarnya apabila Trump yang sebenarnya dijangka akan menjadi Presiden Amerika yang seterusnya, kerana Donald Trump ni dia mendapat sokongan yang cukup kuat dari segi keuangan dan juga sokongan moral oleh golongan-golongan Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi, elit-elit Yahudi di seluruh dunia, bukan saja di Amerika tapi juga di seluruh dunia, termasuk Israel cukup kuat menyokong Donald Trump untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat. Kenapa mereka begitu menyokong Trump sebagai Presiden Amerika nanti? Kerana Trump ni sebenarnya telah pun, kalau kita ingat sebelum ni, ketika dia kali pertama memegang jawatan Presiden Amerika pada terms atau penggal yang pertama dia dulu, Trump ni lah yang telah menandatangani dokumen mengisytiharkan Baitul Maqdis ataupun Jerusalem yang ada Masjid Al-Aqsa di dalamnya sebagai ibu negara Israel. Jadi Trump ni sebenarnya memang pro-Israel. Malah Trump ni sendiri pun memperakui bahawa apa yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel, iaitu Benjamin Netanyahu sekarang, dengan genosid terhadap Gaza dan juga menyerang jiran-jiran sebelahnya, iaitu Lebanon, kemudian sekarang tengah dengan Iran, Syria, Iraqnya, dengan Houthi di Yaman terus berkonflik. Sebenarnya Trump menyokong tindakan Netanyahu. Malah Trump menyatakan bahawa Netanyahu sepatutnya menghabisi terus rakyat Palestin dan Hamas ini dan merampas terus keseluruhan bumi Palestin dan menyerang kemudahan-kemudahan ketenteraan, terutamanya kemudahan nuklear Iran sepatutnya dibuat oleh Israel terhadap Iran. Dan malah dia mengatakan Presiden sekarang Biden sebenarnya terlalu lemah sehingga cuba untuk memperlahankan ataupun cuba untuk memberhentikan tindakan Israel menyerang Gaza dan juga jiran-jiran di sekitarnya. Biden is trying to hold him back. Just so you understand, Biden is far superior to the VP. He's trying to hold him back, and they probably should be doing the opposite, actually. I'm glad that Bibi decided to do what he had to do. Got that? Biden is holding Netanyahu back, and he, Trump, will let him free. No limits, no constraints whatsoever. Dan ini sebenarnya akan menjadi suatu petanda bahawa apabila Trump dipilih menjadi Presiden Amerika nanti, kita akan saksikan pada tahun hadapan ketika ataupun apabila Trump masuk ke dalam menjawat jawatan Presiden secara rasmi nanti di White House, perkara-perkara pertama yang awal akan Trump buat ialah dia akan memberi sokongan sepenuhnya kepada Israel untuk menakluki Palestin keseluruhannya, dan kemudiannya dia akan memberi sokongan sepenuhnya kepada Israel untuk mengisytiharkan bahawa Baitul Maqdis, Jerusalem, sebagai ibu negara Israel. Jadi jangan terkejut jika Trump terpilih sebagai Presiden Amerika nanti, Baitul Maqdis atau Jerusalem yang ada Masjid Al-Aqsa di dalamnya akan jatuh ke tangan Israel, dan keseluruhan Gaza ataupun Palestin akan ditawan oleh Israel sepenuhnya. So bagaimana dia akan buat?
ialah dia akan gunakan perjanjian atau gencatan senjata sebagai pertukaran kepada penaklukan Palestin keseluruhannya dengan negara-negara Teluk dan juga dunia keseluruhannya. Jadi Israel dan Amerika, iaitu Presiden Trump nanti, akan menggunakan gencatan senjata, tawaran gencatan senjata di kawasan yang bergolak sekarang, terutama di bumi Syam dan juga di Timur Tengah nanti, sebagai galang ganti kepada pertukaran untuk menakluki keseluruhan bumi Palestin, terutamanya Jerusalem atau Baitul Maqdis. Jadi mereka akan gunakan gencatan senjata sebagai pertukaran lah, barter, untuk menghentikan konflik ketenteraan di kawasan Timur Tengah nanti, dengan syarat bahawa dunia mengiktiraf Israel untuk memiliki keseluruhan bumi Palestin. Ini yang akan mereka buat. Trump dan juga Netanyahu akan buat benda ni. Jadi kita tahu bahawa negara-negara Arab sekarang ni mereka tak terlibat secara langsung, dan mereka malah banyak bercakap daripada bertindak. Yang betul-betul menggunakan senjata untuk menghentikan keganasan Israel ni ialah Houthi di Yaman, kemudian Hezbollah di Lebanon, Iran, juga daripada Syria juga, dan daripada Iraq juga. Nampaknya kumpulan-kumpulan yang dipanggil sebagai gerakan Syiah ini yang banyak melakukan serangan secara bersenjata untuk menyekat keganasan yang dibuat oleh Israel ke atas Gaza dan bumi Palestin. Tapi negara-negara Arab yang lain yang dikatakan Sunni ini nampaknya tidak menghantar ketenteraan pun. Mereka hanya banyak berbincang, bercakap dan cuba melakukan perbincangan ataupun mencari penyelesaian secara diplomasi dan perbincangan lah, melalui United Nations, Liga Arab, OIC misalnya. Jadi apa yang akan dibuat oleh Trump jika dia jadi Presiden Amerika, dia akan bersama dengan Israel, Benjamin Netanyahu, akan membuat tawaran gencatan senjata kepada seluruh negara Arab Timur Tengah dengan syarat serahkan Baitul Maqdis dan keseluruhan bumi Palestin kepada Israel. Iaitu syarat mereka akan buat. Jadi negara-negara Arab ni terutamanya akan kemungkinan bersetujulah dengan menatakan hujah bahawa jika diteruskan nanti akan menyebabkan konflik yang lebih besar dan menyebabkan gangguan bekalan minyak, kestabilan politik Timur Tengah akan terjejas, banyak perkara-perkara negatif akan berlaku dari segi ekonomi, dari segi sosialnya, dari segi kesihatan, dari segi mungkin pendidikan, semua akan terjejas. Jadi hujah-hujah ni akan digunakan untuk menerima cadangan yang akan dibuat oleh Trump dan Benjamin Netanyahu apabila Trump menjadi Presiden Amerika nanti, iaitu serahkan Palestin, terutamanya Baitul Maqdis, Jerusalem, kepada Israel, dan sebagai galang ganti kita akan buat gencatan senjata. Tetapi ini adalah sebenarnya satu penipuan, adalah satu helah yang dibuat oleh pihak Israel dan juga Amerika, iaitu Presiden Trump nanti, andai dia terpilih, untuk mengambil alih atau menawan Baitul Maqdis. Selepas mereka dah berkuasa nanti, mereka akan lanyak balik negara-negara Arab ni. Mereka akan memulakan balik tindakan keganasan mereka. Jadi inilah yang akan berlaku kemungkinan besar apabila Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Syarikat. Okay, terima kasih. Kita akan jumpa lagi insya-Allah. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui. Ini hanya sebagai pandangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.